Hai semua, apa khabar? Okey, pada kali ini cikgu ingin berkongsi dengan awak semua bagaimana yang sebenarnya tutorialnya untuk mengisi UP yang online ini. Sebab cikgu mendapat respon yang sangat positif, permintaan, pertanyaan macam mana yang Cikgu Azwar boleh tak tunjukkan macam mana cara yang betul, macam mana cara yang sebenarnya untuk mengisi UP online ini. Okey, di sini cikgu ingin kongsikan macam mana bentuknya, rupanya untuk awak mengisi UP online ini. Okey, jom dengan Cikgu Azwar. Okey, apabila awak pergi tempat laman web utama dia di UP online iaitu online.mohe.gov.my, awak akan nampak macam ni tau. Dia ada kalau awak tengok di bawah dia ada UP online, UP chat, kategori SPM dan semua lah kan. Okey. Kat mana kita nak pergi? Kita pergi tempat ni, apa ni? UP online, ada logo UP online. Okey, awak tekan sahaja, dia akan bawa terus pergi ke sini. Sistem permohonan kemasukan pelajar, iaitu awak masukkan IC awak, IC dan kata laluan. IC dan kata laluan ini adalah semasa awak daftar, semasa fasa memula itu, fasa pendaftaran. Awak ingat lagi? Cikgu harap sangat-sangat awak kena ingat lah nombor IC dan kata laluan itu. Kalau awak terlupa, jangan risau. Di sini ada lupa kata laluan dan awak follow lah apa yang diperlukan di dalam itu. Sekiranya awak ingat, alhamdulillah awak just masukkan nombor IC awak dan kata laluan. Okay, next step seterusnya adalah bila awak dah masuk, inilah dashboard yang awak akan nampak, iaitu UP online. Tajuk dia permohonan kemasukan pelajar sesi akademik 2021/2022 dan di sini adalah nama awak sebenarnya, tapi cikgu kabulkan dahulu. Lepas itu lepasan SPM kategori apa? A, B, C dia. Awak biasanya adalah kategori A lah. Okey, awak akan nampak macam ni. Di sebelah kanan adalah perkhidmatan, di tengah dia adalah permohonan dan sebelah kiri adalah dashboard, bawaan panduan dan hubungi kami. Okey, kat mana kita nak kemas kini tu? Sabar dulu, sabar. Kita pergi satu persatu dulu Okey, yang penting sekali, cikgu nak awak boleh tengok di sebelah kanan dahulu, iaitu perkhidmatan. Ni perkhidmatan dia. Yang cikgu dah buat dalam bentuk merah ni kan. Okey, perkhidmatan ni dia ada banyak kat sini. Ada 5, iaitu semakan kelayakan, trend permohonan dan tawaran punya, laluan kerjaya, psikometrik dan pengiaan mata mahir kita. Okey. Sebenarnya cikgu suka tempat semakan kelayakan. Yang mana semakan kelayakan ini adalah program yang awak layak berdasarkan result SPM awak yang sebenar. Okey, ramai yang bertanya dengan cikgu, ramai yang bertanya mesej WhatsApp, "Cikgu, result SPM sebenar perlu ke kemas kini dalam UP online?" Cikgu boleh cakap macam ni, tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab dia dah automatic result SPM kita dah masuk dalam sistem UP online dah. So, kat mana yang program apa yang sesuai dengan kita, layak dengan kita, awak punya klik tempat sini. Semakan kelayakan. Okey, apabila awak tekan semakan kelayakan, program-program yang disenaraikan itu adalah sepenuhnya berdasarkan keputusan SPM sebenar awak. Akan ada yang tertanya kan, "Cikgu, peninglah cikgu nak pilih program apa?" So, UP Online dah buat shortlist kan daripada 475 program yang tiada temu duga. Kalau awak klik di sini, berdasarkan result SPM awak, berapa yang awak dah layak. Okey, contoh, kalau awak klik di sini, berdasarkan result SPM pelajar ini, kalau kita klik tempat semakan kelayakan, dia akan keluar macam ni. Okey, kalau dia akan keluar macam ni, semakan kelayakan. Universiti mana yang terlibat, IPT mana, program apa, semua akan tulis. Kalau awak tak macam, betul ke cikgu? Betul cikgu? Betul ke cikgu? Awak tengok di bawah ini. Tawaran program yang hanya dia layak kepada pelajar ini berdasarkan result SPM dia adalah 391 daripada 475. Kalau awak perasan, daripada 475 program yang ditawarkan, yang tiada temu duga yang ditawarkan, hanya yang layak memenuhi syarat untuk program itu berdasarkan result SPM dia adalah 391 sahaja. So, awak jangan lupa klik tempat semakan kelayakan awak. So, awak boleh tahu program apa, universiti mana ataupun tempat mana yang awak layak. Kalau awak rasa kat sini ada search, awak search saja U mana awak nak. Contoh kalau UiTM, awak tulis UiTM dan dia akan paparkan terus berdasarkan result SPM awak, program apa yang layak dengan awak. UiTM ke, UPSI ke, ataupun apa, UM ke, UIA ke. Awak tarik saja tempat search di sini, dia akan keluarkan semua. Kalau awak tak nak search apa, awak just tengok satu persatu lah, next. Sampailah, ni slide dia sampai 79. Okay, jelas Ya, ini tempat semakan kelayakan. First kali awak boleh semak, awak boleh tekan, awak boleh semak di situ juga. Okay, yang kedua, awak pergi tempat ni,
trend permohonan dan tawaran kita. Okey, di sini kalau awak tekan, dia akan keluar macam ni. Okey. Dia akan keluar apakah trend yang terkini terhadap mana-mana program, mana-mana mana-mana PTA yang awak berminat. Macam mana awak nak tahu? Awak klik saja tempat yang merah ini. Yang pertama awak klik tak apa. Kategori apa awak nak pergi? Asasi ke, matrikulasi ke, apa ke? Awak klik saja di sini. Lepas tu juga universiti mana awak nak mana dan juga program mana yang awak nak. Lepas awak dah klik tiga-tiga ini, dia akan keluar di sini. Orang panggil apa? Puata markah mek kita ni berapa yang berjaya untuk memasuki program itu. So bagi cikgu ini adalah tempat yang sangat penting. Boleh awak tengok. Contoh cikgu macam ada setengah pelajar, cikgu saya sangat sukalah cikgu asasi pertanian. Ataupun asasi sains ataupun asasi dan macam-macam lagi kan. Okey, awak tarik saja asasi apa yang awak nak awak pilih saja di sini asasi universiti mana, UM ke, UKM ke, mana U ke, lepas tu awak tarik program apa, asasi sains. Dan dia akan keluar di sini. Puata berapa? Orang panggil apa? Kebiasaannya untuk layak memohon untuk program asasi sains itu. So awak boleh wujud di sini markah dia. Dia akan tulis di sini terus. Okey, jelas Awak just isi yang mana awak perlu tahu di sini dan dia akan keluar di sini. Penting untuk supaya di dalam permohonan awak nanti contohnya markah merah awak ni lagi tinggi daripada markah yang ni, puata dia ni kan. Puata markah yang berjaya. So kebarangkalian untuk awak layak adalah chance sangat lagi tinggilah berbanding di bawahnya. Contoh kan, mata merah awak adalah 65 sahaja. Contoh cikgu ambil dalam contoh dalam ni, puata dia adalah 71.66. So secara logiknya, kita markah 65, kita nak mahu masuk tempat yang 71.66. So kalau awak fikir secara logiknya macam susah sikit kan. Kalau ada boleh masuk, itu rezeki awak lah. So kalau boleh kita pilih yang melebihi puata berdasarkan markah yang kita. Okey, jelas Okey, seterusnya kita kat mana kita nak cari cikgu puata mek kita? Okey, kita tengok kat bawah ni dia ada ni. Awak tekan saja di sini. Just awak masukkan je markah BM awak. Ini kena masuk secara manual lah. Maksudnya UP online tak link dengan awak lah. Maksudnya kita kena masuk secara manual. Berapa markah kita? BM kita berapa? Matematik, sains semua kita kena masukkan. Fizik semua kita kena masukkan berdasarkan aliran sains dan sastra masing-masing. So bila awak tekan jumlahnya, dia akan paparkan terus berapa markah mek awak. So awak boleh gunakan itu sebagai contoh untuk semasa awak semak di sini. Okey, jelas Okey, kita pergi tempat yang paling penting. Paling orang nak tunggu-tunggu nak tanya. Cikgu, kat mana kita nak mohon isi? Okey. Di tengah-tengah ini, cikgu boleh panggil tengah-tengah kot. Okey, tengah-tengah adalah permohonan. Permohonan dia ada di sini, dia ada 5. Iaitu kategorinya apa, semakan, syarat kemasukan, beasiswa dan kebolehpasaran graduan. Okey. Kat mana kita nak semak kita cikgu? Okey, kalau awak boleh pasang sini, awak boleh tengok kat sini saja. Semakan permohonan. Okey, apabila awak klik tempat semakan permohonan, buat pertama kali dia akan keluar macam ni. Kosong. Ramai yang bertanya dengan cikgu, "Cikgu, kenapa kosong cikgu? Kenapa belum mohon?" Padahal semasa fasa permohonan saya sudah isi. Okey, untuk maklumat awak, di tempat semakan permohonan ini adalah tempat awak nak semak adakah permohonan awak sudah hantar atau belum. Okey, kalau awak pasang di sini, dia tulis kat sini ni. Fasa permohonan awak isi bila? Di dalam pelajar ini dia dah isi pada 23 Mac tahun 2021. Fasa untuk pengemaskinian pula, maksudnya dia belum mohon lagi. So kat sini untuk kemaskini dia belum mohon lagi, dia belum buat lagi. So apabila awak nampak bentuk macam ni, awak jangan terkejut. Ramai pelajar, first dia mula-mula masuk dashboard macam ni, dia pergi tu kat sini, semakkan permohonan. Apabila dia klik, dia keluar macam ni. Dia jadi risau, "Cikgu, kenapa jadi kosong cikgu? Kosong Okey, untuk maklumat awak, tempat semakkan permohonan ini adalah tempat yang awak boleh semak adakah awak dah berjaya permohonan kita kemaskini tu hantar atau tidak. Dia akan tulis kat sini semua, tarikh kemaskini bila, transaksi akhirnya bila, slip permohonan tu bila akan ada, rujukan fasa pun akan keluar juga. Okey jelas Kat sini adalah tempat yang awak boleh semak. Dan juga sini senarai pilihan awak akan ada 12 kat sini. Okey, jelas. Kat mana kita nak mengemaskini itu cikgu? Okey, di sini. Okey. Kalau awak nampak di dashboard di sebelah kiri atas tu. Di sebelah dashboard dia ada borang dia adalah borang punya. Di situlah tempat awak boleh mengemaskini. Tempat yang memang awak kena masuk di situ.
untuk UP online ini. Tempat yang awak nak kemas kini, tempat awak nak hantar borang permohonan awak UP online ini. Kenapa diletak di atas, di sebelah itu, sebelah kiri atas? Sebab itu adalah button yang wajib awak tekan. Tekan pula macam orang Terengganu pula kan. Wajib awak tekan supaya awak boleh kemas kini di situ. Okey, apabila awak tekan tempat button bawah ni kan, awak akan pergi secara automatiknya awak akan masuk dalam ni. Inilah tempat yang awak akan kemas kini pilihan 12 pilihan itu dan juga maklumat pribadi awak. Okey, awak boleh semak balik nama IC awak adakah betul, nama awak adakah betul, alamat adakah betul. Contohlah kan, kalau tiba-tiba awak dah berubah alamat rumah, so awak kat sinilah awak boleh ubah alamat awak, bandar, postcode, negeri dan email apa. Itu sangat penting. Okey, di dalam dashboard tempat bawah ini juga, apabila awak pergi scroll di bawah, dia akan nampak macam ni. Pilihan program awak yang 12 itu awak isi. Okey, awak perasan tak kat sini? Kalau awak perasan, cuba awak tengok balik anak panah tu. Kalau awak perasan, yang anak panah merah itu semua yang menjadi kosong, yang warna hijau kekal. Ingat lagi tak apa yang cikgu cakap? Sekiranya pilihan 12 itu masa mula-mula fasa permohonan awak dah isi 12 kan? Dan semasa fasa kemaskinian, sekiranya pilihan awak itu melepasi kelayakan, dia akan kekal. Sekiranya tidak melepasi, dia akan secara automatik dia akan dikosongkan, dia akan jadi blank. Blank ni macam mana? Kosong macam mana? Macam ni. Pilihan satu, mungkin pelajar ini masa itu dia isi yang program yang lain. Tetapi berdasarkan dengan result SPM yang sebenar, dia tidak layak. Jadi secara automatiknya sistem UP online ini jadi kosong untuk pilihan satu. Sebab dia memang tak layak dah untuk memohon program itu. Jadi dia dikosongkan. So, kita sebagai pelajar, kita kena tengok yang mana yang dah dikosongkan. So, pilihan satu, kita kena isi program yang lain. Pilihan dua, pilihan tiga, pilihan lima dan pilihan seterusnya. Pilihan tujuh pun kosong juga. Itu kan? Kalau nampak pilihan tujuh pun kosong. So, untuk pilihan 4 dengan pilihan 6, awak tak boleh nak ubah dah. Itu memang dah kekal untuk awak. Awak tak boleh nak ubah sebab itu permohonan yang layak untuk awak. Okey jelas Ya, awak cuma masukkan tempat yang dikosongkan sahaja. Kenapa dikosongkan? Sebab sistem UPU online melihat tempat awak itu adalah tempat yang tidak memenuhi syarat kemasukan ke program itu. Okey jelas Jelas? Okey. Boleh cikgu next semula. Okey, seterusnya apabila awak dah isi semua daripada nombor 1 sampai nombor 12. Okey, seterusnya okey, sekiranya awak ada pelajar juga yang bertanya, cikgu, saya nak tulis nombor 1 pilihan 1 sampai pilihan 4, saya letak yang program sama cikgu. Okey, apabila awak letak program yang sama ataupun kursus yang sama, kos yang sama, sistem akan detect secara automatiknya, dia akan tulis macam ni. Pilihan 1 mestilah berbeza dengan pilihan 2. So maksudnya kalau awak letak sama, dia akan detect, 1 dengan 2 ni sama. So kena tukar. So tak ada lagi istilah 1 2 3 4 5 kita letak yang sama saja, tak boleh. Kita kena letak yang berbeza juga. Walaupun dalam hati kita kan, cikgu saya suka sangatlah asasi sains. Saya nak letak 1 asasi sains UKM, asasi 2 UKM juga, asasi sains juga 3 UKM juga. Tak boleh Yang penting nombor 1 sampai 12 kena yang berbeza. Nanti sistem akan detect program yang sama, tempat yang sama, jadi dia kena ubah. Kalau program yang sama, tempat yang lain, tak ada masalah. Okey Okey, apabila kita dah isi semua, kita tekan button di bawah save dan untuk seterusnya, kita akan bawa ke tempat ini. Pengesahan. Pengesahan dia akan keluar macam ni. Maklumat peribadi kita semua, cikgu terpaksa kabulkan, cikgu hide kan. Dan juga maklumat pilihan awak, you mana awak dah isi. Nombor 1 sampailah nombor 12. Okey, bila awak dah yakin sangat, awak pergi bawah. Di bawah itu ada button cetak saja. Awak jangan pening pula. Di dalam permohonan kali ini, dia hanya ada button cetak saja. Dia tak ada button save, dia tak ada button hantar, dia hanya ada button cetak saja. So pandangan cikgu, apa yang cikgu faham secara pandangan cikgu lah, apabila awak tekan sahaja button cetak itu, secara automatiknya awak sudah berjaya mengemas kini buat pertama kalinya untuk permohonan UPU online ini. Okey, apabila awak tekan button cetak di bawah ini, bawah pengesahan ini, dia akan keluar macam ni. Dia akan ada logo macam ni. Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi dan Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA. Dia akan keluar macam ni.
Kalau awak pasang kat sini kan, awak kena baca. Hanya program yang melepasi syarat sahaja yang disenaraikan, dan juga anda boleh mengemas kini tanpa had sehingga 21 Jun sebelum jam 5 petang. Maksudnya, awak dah kemas kini untuk kali pertama ni kan. Bila awak dah keluar macam ni, dah keluar logo macam ni, maksudnya awak dah berjaya kemas kini kali pertama. Tapi, awak jangan risau. Awak boleh kemas kini banyak kali pun tak apa. Tapi sistem ini akan mengambil kemas kini yang tak akhir yang awak buat. Contohnya sehingga awak buat sampai 21 Jun awak kemas kini. Maksudnya hari ni awak isi, esok pun awak isi, sampailah 21 Jun awak isi. UP Online akan ambil yang last sahaja untuk pengemas kinian UP Online ini. Okey, jelas Okey, apabila awak dah isi, okey. Apabila awak pergi tempat semakkan permohonan, dia akan keluar macam ni lah. Tadi kosong kan. Apabila awak dah buat kemas kini, dia akan update lah yang terkini, iaitu tarikh kemas kininya bila. Macam pelajar ini dia dah buat kemas kini pada 15 Jun 2021, dan transaksi akhir dia login dalam UP Online adalah 16 Jun 2021. So maksudnya kat sini, apabila dah keluar macam ni, secara automatiknya permohonan awak sudah berjaya hantar kepada UP Online. Selagi belum keluar perkataan ni tarikh bila ni dan semua ini, maksudnya awak masih belum hantar lagi. Maksudnya kosong tadi kan. Maksudnya awak belum buat kemas kini lagi. So jangan lupa untuk last kali kemas kini, awak download punya slip permohonan awak, download, simpan untuk rujukan kita sekiranya kalau ada apa-apa. Okey, jelas Jelas semua? Cikgu harapkan tutorial kita untuk pengemas kinian UP Online ini dapat membantu kepada semua pelajar. Cikgu harapkan semua perjalanan pengurusan UP Online awak semua dipermudahkan supaya awak dapat mencapai cita-cita awak yang awak impikan itu. Okey, salam sayang daripada Cikgu Khairul Azwar. Jangan lupa like, subscribe dan share punya channel cikgu supaya cikgu dapat banyak lagi berkongsi dengan pelajar-pelajar semua. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Perjalananku sungguh jauh, ada jatuh, ada bangun, dan ku tempuhi semua